Vaksin COVID-19 apabila ia ditemui nanti akan menjadi komoditi yang paling dicari oleh negara-negara di serata dunia. Ia akan menjadi aset yang paling berharga, mungkin lebih daripada emas ataupun minyak apabila ia mula-mula ditemui nanti. Justru vaksin malangnya akan juga terpengaruh oleh elemen-elemen lain seperti politik. Baru-baru ini konsep baru yang digelar diplomasi vaksin, iaitu diplomasi secara politik antara negara untuk cuba mendapatkan vaksin dahulu berbanding negara-negara lain sekiranya ianya ditemui oleh sesebuah negara yang lain. Kita mahu berbincang lanjut berkenaan dengan diplomasi vaksin ini dan saya disertai secara langsung menerusi Skype sekarang oleh Profesor Dr. Muhammad Azizuddin Muhammad Sani, pencarah kanan politik dan hubungan antarabangsa di UUM, Universiti Utara Malaysia. Prof, kita lihat jika pengagihan vaksin ini juga akan terpengaruh dengan hubungan diplomatik, dengan politik, negara-negara yang lebih besar dan mempunyai lebih banyak kuasa, lebih banyak leverage mungkin akan ada kelebihan untuk menuntut vaksin itu dihantar kepada mereka dahulu. Sebelum ini kita lihat, Prof, Amerika Syarikat antara lain menggunakan kuasa dan pengaruhnya untuk mendapatkan lebih banyak PPE berbanding negara-negara lain. Jadi Malaysia selaku negara yang agak kecil di pentas dunia mungkin tidak begitu besar pengaruhnya khasnya berbanding Amerika Syarikat, China dan sebagainya. Adakah Malaysia mempunyai sedikit disadvantage ketika ingin berunding mahu mendapatkan vaksin COVID-19 nanti? Saya rasa kita perlu berhati-hati dalam usaha untuk mendapatkan vaksin ini. Dan dalam usaha sama kalau boleh kita juga usaha untuk bangunkan vaksin ini. Sebab kita tahu bahawa setakat ini ada 165 vaksin COVID-19 ataupun COVID-19 ini yang sedang dibangunkan. Dan telah ada dalam 27 vaksin yang telah melalui proses human trial yang sedang diadakan sekarang. Hanya satu yang sekarang ni, Russia, yang melalui vaksin Sputnik 5 yang dikatakan telah berjaya dihasilkan dan akan masuk ke pasaran pada bulan September inilah, pada bulan ini. Tapi banyak pihak agak khawatirlah keberkesanan vaksin ini, malah pihak Amerika Syarikat dan juga United Kingdom juga mengkritiklah vaksin ini dan ada kebimbangan di pihak guru-guru di Rusia sendiri pun terhadap kemampuan vaksin ini untuk selesaikan isu jagatlah berkenaan dengan COVID-19 kan. Tapi itu perkara pertama yang mana kita tahu bahawa inovasi sedang dilakukan untuk menghasilkan vaksin kan. Tapi dalam masa sama vaksin ini perlulah available ataupun dapat dibangunkan dan dipakai oleh seluruh negara kan. Itu sebab sekarang ini banyak negara-negara mengamalkan konsep vaksin diplomasi, dikatakan sebagai vaksin diplomasi adalah melobi negara-negara pengeluar yang dikatakan akan mengeluarkan kan vaksin ini seperti Amerika Syarikat, Oxford University di Cambridge, China kan, malah baru-baru ini Filipina dan juga Indonesia yang bimbang dan mereka gagal untuk flatten the curve kan. Vaksin untuk COVID-19 ni juga melobi pihak China supaya menjual vaksin kira terhasil kepada mereka. So dalam konteks ini lobby Malaysia mungkin kita perlu akui tidak begitu kuat di pentas antarabangsa. Adakah kita perlu bersedia untuk kemungkinan sekiranya vaksin ditemui nanti dan sudah tentu pada hari-hari pertama kuantitinya akan terhad sebelum ia boleh menemui ataupun boleh memenuhi permintaan. Adakah kita perlu bersedia bahawa Malaysia mungkin tidak akan mendapat vaksin ini sejurus selepas ianya ditemui dan kita perlu tunggu sedikit masa lagi? Itulah bila kita melihat negara jiran kita mula melobi kan. Jadi saya rasa masa untuk kita juga perlu melobilah dan melihat potensi-potensi negara yang bakal untuk mengeluarkan vaksin inilah. Saya rasa ada inisiatif yang telah dilakukan oleh kerajaan sekarang lah, Tan Muhyiddin Datuk Macam Muhyiddin Tun Hussein kan, juga berunding dengan Mike Pompeo Setiausaha Kerajaan Amerika untuk mungkin memikirkan hal bagaimana boleh membeli vaksin nanti kiranya terhasilnya vaksin kan. Dan kalau kita lihat juga ada kerjasama antara kerajaan Malaysia juga dengan China lah. Sekiranya China berjaya menghasilkan vaksin, kita mampu jadi pelanggan utama lah yang pertama untuk membeli vaksin ini. Maksudnya perundingan itu telah ada kan. Cuma sekarang ni isu yang paling ditunggu-tunggu kan ada siapa yang dapat menghasilkan vaksin ini, dan persoalan juga sekarang ni adakah vaksin ini akan terhasil. Itu juga diperdebatkan oleh pakar-pakar perubatan masa kini kan. Tapi yang penting sekarang ni sekiranya vaksin ini dihasilkan, kita perlu mendapat vaksin ini secara pantas dan segera kan untuk membantu usaha kita menangani COVID-19 di negara ini. Dan pada masa sekarang ini saya rasa yang paling penting pada negara ialah kepentingan nasional negara kita. Jadi saya rasa itu matlamat utama dan kerajaan haruslah mengenal pasti negara-negara yang
dilihat mampu untuk menghasilkan vaksin ini dan kita menjadi pelanggan utama untuk membeli dan seterusnya rakyat kita dapat dilindungi lah melalui vaksin ini. Jadi Prof, ini adalah diplomasi vaksin dan rundingan akan banyak terlibat. Kita sudah lihat sebelum ini sebagai contoh negara-negara seperti Brazil, Chile ingin cuba mendapatkan akses vaksin jika ia dibangunkan di China. Jadi mereka menawarkan penduduk mereka untuk melalui ujian saringan vaksin itu. Dalam rundingan politik ini kadang-kadang sentiasa akan ada elemen timbal balik. Prof sudah tentu tahu kerana Prof adalah pakar politik dan hubungan antarabangsa. Akan ada mungkin benda-benda yang dijanjikan ataupun terpaksa dijanjikan oleh satu negara kepada negara yang lain untuk mendapatkan apa yang mereka mahukan. Adakah ini mewujudkan satu elemen mungkin risiko keselamatan dan sebagainya kerana negara-negara perlu memberi sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Adakah sesuatu yang diberikan itu upaya menjadi sesuatu yang mungkin akan menggadai keselamatan ataupun privasi sesebuah negara? Ya, kemungkinan itu ada sebab vaksin ni kalau berjaya dihasilkan, kemungkinan harga yang ditawarkan juga agak tinggi kan. Sebab dia menjadi permintaan bukan sahaja satu negara, seluruh negara dalam dunia ini akan mengejar vaksin yang sama kan. Jadi dalam konteks ini saya rasakan bergantunglah dan yang ini yang kita perlukan adanya campur tangan misalnya WHO kan untuk memastikan bahawa vaksin ini accessible lah kepada semua orang dan dijualkan dalam harga yang terendah mungkin kan. Jadi campur tangan PBB itu penting untuk memastikan vaksin ini accessible dan available kepada semua. Tapi dalam konteks ini sekiranya dikuasai ditentukan oleh pharmaceutical company lah yang menjual misalnya vaksin ini kan. Jadi saya rasa negara boleh berunding dan cara pembayarannya mungkin boleh pelbagai kan untuk mendapatkan vaksin tersebut kan. Tetapi kemungkinan juga dibimbangilah kan sekiranya vaksin ini jadikan bahan timbal balik lah yang boleh menggugat kedaulatan negara itu. Potensi itu ada tapi dalam masa sama perlu ada maksudnya ada campur tangan pihak lain lah, khususnya saya kata tadi seperti PBB dan organisasi tingkat serantau untuk pastikan tidak ada pencabulan lah dari segi kedaulatan negara dengan menggunakan vaksin ini sebagai tool kan untuk menguasai negara lain. Jadi saya rasa check and balance perlu diadakan oleh negara-negara serantau untuk pastikan adanya tidak berlaku. Yang penting adalah rakyat dapat dimanfaatkan dan pemberi vaksin itu untuk cure lah, untuk mencegah vaksin COVID-19 ini daripada merebak di negara terbabit lah.